Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita boleh sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita malam ni rasa istimewa sebab kita ada tamu daripada Cambodia. Alhamdulillah. Selamat datang Tuan Haji. Alhamdulillah. So payah mai pagi tadi Tuan Haji telefon. Jauh datang nak bersilaturahim dengan Baitul Ilmi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Semoga Allah berkati suami isteri Tuan Haji. Yang tu suara Pak Amin. Kan orang nak tanya itu siapa Pak? Alhamdulillah ikhwan, salah satu daripada kemuliaan ahlu sunnah wal jamaah ialah ahlu sunnah ni dimulia dengan ilmu. Dimulia dengan ilmu. Pasal apa? Sebab ilmu ahlu sunnah ni ilmu daripada sisi Allah. Ilmu daripada Quran dan sunnah. Dalam hal kita nak jadikan satu benda tu agama, pegangan hidup, dia mesti terus kita kepada hablullahil matin, tali Allah yang teguh. Tali Allah yang teguh tu apa dia? Quran dan sunnah. Dalam surah Ali Imran Allah katakan, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah kata siapa yang pegang dengan tali Allah. Tali Allah yang mana? Yang ayat bawah sikit tu Tuhan kata, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah kata siapa pegang dengan tali Allah ni, wa may ya'tasim billah. Ini ayat atas sikit. Siapa yang berpegang dengan tali Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun memberi petunjuk kepada dia ke jalan yang sangat lurus. Jadi pasal itu bila kita berpegang dengan ilmu ahlu sunnah, kita tak peduli apa-apa dah. Walaupun hujah orang lain tu nampak manis, nampak seronok, nampak cantik, kan, orang kata lemak cukup, santan tu kira likat, elok, tak percaya. Tapi kita tak ada selera. Pasal apa tak ada selera? Dia bukan tali Allah. Kalau dia bukan tali Allah, dia mailah macam mana elok pun, dia rapuh. Dia rapuh. Karena itu ahlu sunnah ni dia kena kepada wahyu Allah Ta'ala. Bila Allah turunkan wahyu, Allah beritahu. Walaupun wahyu tu turun kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Kita baca dalam suratul Najmi, Allah cerita tentang Nabi Muhammad itu diturunkan kepada dia wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kita tahu dah. In huwa illa wahyun yuha pun kita tahu. Tapi Allah tambah sepatah, 'allamahu syadidul quwa. Kenapa nak kena tambah ayat ni? Supaya manusia hilang ragu. Hilang ragu. Jalan penurunan wahyu itu 'allamahu syadidul quwa. Sebelum wahyu tu sampai pada Nabi Muhammad, kami bagi wahyu tu pada satu orang pengantar, Jibril alaihi salam. Jibril ni Allah Ta'ala kata syadidul quwa. Ingatan dia tak kena lupa, dia tak kena nyanyuk, dia tak kena apa-apa. Syadidul quwa, cukup kuat ingatan dia.
Kira kalau kita kata Jibril silap, macam sebahagian puak-puak Syiah yang sesat ni kata Jibril silap, kita kata tak boleh. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla. Jibril tak akan silap. Pasal apa? Jibril duk ada di langit sana, Muhammad duk ada di bumi. Oh, jauh ni tak tahu nak bang lah. Jauh ni tak tahu nak bang. Kita naik kapal terbang pilot. Pilot ke kapten lah bawa kapal? Pilot lah. Okey. Dua-dua pun boleh lah. Ya, dua-dua boleh. Dia kata apa? Dia kata ketinggian kita sekarang ni 38,000 kaki. Wah, kita tengok kot cermin ni, kalau aku mati gatuh memang tak jumpa mayat lah. Itu tinggi Asia dengan Mars. 40,000 kaki. Tapi Jibril tu dia duduk di langit. Dia duduk di langit. Bila dia rasa nak pi pada Nabi, rasa tu telah membawa dia dekat kepada Nabi. Kok mana dia lupa? Kok mana nak kata Tuhan bagi lagu lain, dia sampai lagu lain? Mustahil. Dzu mirratin fastawa. Dia sampai pada Nabi tu, dia sampai dekat dengan Nabi tu, Quran kata lebih dekat daripada busar panah dengan anak panah. Orang bubuh anak panah tarik kan. Bila tarik ujung anak panah tu, dia lekat dengan getah nak tarik tu. Yang tu kira jauh lagi. Jibril dah sampai pada Muhammad lebih dekat. Siapa Tuhan sebut benda tu? Supaya kita hilang keraguan. Hilang ragu. Lepas tu dalam surah kita duk baca biasa ni, Sabbihisma rabbikal a'la. Allah kata sanuqri'u kafala tansa illa ma sya Allah. Kalau Muhammad terlupa, kami ingatkan balik. Kalau Muhammad jadi macam mana ke, dia ada masalah kalau ke mana ke, dah. Sanuqri'uka fala tansa. Proses wahyu turun tu tak akan hilang. Kami akan bagi ingat dengan izin daripada Allah. Kami bagi ingat apa-apa yang boleh melupakan dia. Pasal tu kita rasa pegang dengan tali Allah ni cantik. Cantik. Kita nak sembahyang, kita nak puasa, kita nak apa, kita pegang dengan tali Allah. Kita nak selawat pada Nabi ni, berapa hari lagi nak sambut Maulud? 9 ke 8 hari lagi ke? Televisyen duk kira dah. 8. Duk kira dah. Dia abang dah 12, 11 kan. Dia abang siap dah 8 hari lagi nak selawat. Kita nak selawat macam mana ya? Selawat seperti mana ada yang dalam manhaj Ahlus Sunnah. Selawat sayang Nabi tak boleh sampai peringkat kita syirik Allah. Tak boleh sampai. Dalam surah apa kita baca? Yang duk jadikan wa ilahukum ilahun, bukan. Ni akhir suratul Kahfi. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ayat sependek tu tapi dahsyat. Nabi kata innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia macam hangpa. Satu prinsip yang cukup jelas, dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Nak selawat, nak sanjung, nak kata Nabi ni lebih, Nabi ni utama, mesti duduk di bawah syariat Tuhan. Pasal Tuhan yang angkat dia. Sampai pergi sembah, sampai pergi baca doa, minta Nabi tolong kita, wahai dia dah mati dah. Ini macam kita duk menyembah Tuhan. Ini tak boleh. Innama ana basyarum mislukum. Aku manusia macam hamba. Yuha ilayya. Aku dapat wahyu. Aku dapat wahyu. Apa dia wahyu dia? Wahyu yang sampai kepada aku, ilahukum ilahun wahid. Tuhan yang kamu nak sembah, Tuhan yang esa, tak ada syirik. Tak boleh buat syirik. Nak puji Tok Wali, nak puji para sahabat, oh tak boleh. Tak boleh sampai syirik. Ni jubah wali ni kalau pergi bubuh dalam neraka, padam neraka. Apa tu? Jangan sampai macam tu. Tak boleh. Tak boleh sampai macam tu. Itu dah jadi syirik. Ini kita mulia dengan ilmu Ahlus Sunnah. Kita tak boleh, kita mesti duduk di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW satu hari dalam hadis Imam Ahmad daripada Abdullah bin Mas'ud, Syekh Nasaruddin Albani kata hadis ini hadis sahih.
Nabi kata apa? Nabi kata iyyakum wal ghuluwa fid din. Nabi kata jauhi hampa semua daripada perangai ghulu dalam agama ni. Nabi kata fa innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya perangai ni, perangai al-ghuluwa fid din, perangai melampau ni tak ikut syariat Allah, telah pun membinasakan umat-umat sebelum daripada kamu. Depa binasa. Kita ni kita duk rasa apa? Kita duk rasa kita ni buat ibadat. Kita duk rasa buat ibadat, tapi Nabi kata ghulu membinasakan orang. Ghulu membinasakan umat. Nabi kata ghulu melampau dalam ibadat telah membinasakan umat dulu. Nabi kata ghulu melampau. Dalam satu hadis daripada Imam Bukhari, daripada Umar Al-Khattab, Nabi bagi contoh yang kata ghulu tu macam mana. Nabi bagi contoh, aku tak mau hampa ghulu melampau. Hampa anggap aku ni bukan-bukan, aku tak mau. Apa Nabi kata? Nabi kata la tutruni kama atratin nasara bin Maryam. Fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Hadis Bukhari. Nabi kata jangan sekali-kali hampa lebih puji aku. Sampai hampa tak sedar macam mana puak-puak Nasara puji Isa, anak laki-laki Maryam. Jangan, Nabi kata. Fa innama ana, sesungguhnya aku ni, Nabi kata, abduhu, hamba Allah. Faqulu, hampa semua kata Abdullah wa rasuluh. Katalah aku ni hamba Allah dan aku ini adalah rasul dia. Itu ghulu. Itu ghulu. Bait syair, bait burdah, bait marhaban, tak boleh ghulu. Kita kata kita puji, kita kata assalamu alayka mahiyadz dzunubi. Oh, salam kepada engkau ya Rasulullah, kau penghapus dosa. Ghulu. Itu ada muqaddimah marhaban. Ghulu. Pasal apa? Nabi tak boleh hapus dosa siapa-siapa. Kita kata dia yang puji Nabi tu dia sayang Nabi. Tujuan dia puji tu dia sayang, tapi dia tersalah. Tersalah memilih kata-kata. Dia punya cerita senang aja Pak Amin. Apa dia? Dia tarik balik kata-kata tu habis. Cari kata-kata lain. Tapi dia punya masalah dia tak mau. Dia kata, hang saya kata tak boleh, kami kata boleh. Nanti Nabi kata apa dia dalam hadis tadi? Nabi kata iyyakum wal ghulu fid din. Kamu kena hati-hati dengan perangai ghulu dalam agama ni. Fa innama, sesungguhnya Nabi kata ahlaka man kana qablakum. Perangai ghulu ni telah membinasakan orang. Dan jangan kamu memuji aku macam mana orang Nasara puji Isa, anak laki-laki Maryam. Jangan. Kalau kamu puji macam tu, kamu melampau. Melampau tu membinasakan umat dulu. Apa kita boleh faham daripada hadis tu? Dia puji Nabi melampau, dia kata ibadat. Dia puji, dia angkat Nabi penghapus dosa. Kalau hang tak main Nabi Muhammad, kami... Awak hang puji Nabi macam tu. Dia puji Nabi tu, sahabat puji Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Quran kata, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Kamu ini da'iyan ila Allah, kamu ini mendakwahkan manusia kepada jalan Allah bi iznihi, dengan izin Allah, wa sirajan munira, dengan siraj. Siraj ni apa dia? Dengan petunjuk Allah yang sangat munira, sangat terang, sangat jelas. Petunjuk Allah ni punya terang, punya jelas. Allah umpamakan macam siraj. Baca dengan sin, siraj. Siraj ni macam lampu lah, cemeti apa? Cemeni kan dulu kan, lampu tu. Dia menyala dia, keluar api, boleh tengok dekat-dekat dia. Allah kata macam tu siraj. Hidayah Nabi bawa tu punya terang. Nabi Muhammad ini da'ian ilallah. Dia menyuruh manusia kepada Allah. Innama anta muzakkir. Itu kerja Nabi Muhammad. Tapi jangan puji dia lebih. Marhaban jaddal Husaini, ghulu. Marhaban ya imam al-qiblataini, ghulu. Kita kata ghulu.
ubahlah bait syair tu. Ubah. Kita tak payah kata selamat datang ya Rasulullah. Why? Pasal apa nak welcome? Dia tak ada dah. Kan Abu Bakar kata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Kalau kamu rasa kamu nak sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Kamu nak sembah siapa? Kamu nak puji siapa? Muhammad dah mati. Tapi man kana ya'budullah, siapa daripada kamu sembah Allah, fa innallaha hayyul la yamut. Syariat Muhammad tak mati, jasad dia mati, syariat dia tak mati. Maka kita buat apa pun di atas syariat dia, di atas sunnah dia. Ghulu ni merosakkan umat dulu. Ghulu ni merosakkan umat dulu. Datang seorang sahabat Nabi. Dalam hadis Abi Daud, datang seorang sahabat Nabi, duk sembang. Dia kata dekat Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, anta sayyid." Dia kata, "Ya Rasulullah, anta sayyid." Ya Rasulullah, kamu ni sayyid. Kan kita macam saya ingat lagi masa ke Iraq tu, sorak saya hantar pergi ke Mahat lah, nak minta mengaji di Mahat tu, dia hantar balik, dia bawa Sayyid Abdul Halim. Oh, Syed, rupanya aku kat sini. Kita dah ingat kita mamak cuki ayah, rupanya Syed, jangan main-main. Dia buat Syed. Maksud dia, kita panggil Mister lah, Encik kan. Encik Abdul Halim, dia buat Syed Abdul Halim. Kita pun kembang 2-3 mangkuk kat ni. Rupanya aku Syed. Dalam duk sembang-sembang, sahabat ni kata, "Ya Rasulullah, kamu adalah Syed." Syed dalam bahasa Arab ni ada banyak makna. Tapi bila dia kata Sayyid, Nabi faham dengan satu makna. Dia nak habaq kata apa dia? Nabi ni ada sifat kuasa. Nabi faham yang tu. Kerana Nabi ni Rasul, Nabi faham kata, dia nak habaq kata Nabi ni ada sifat penguasa. Nabi boleh bagi syafaat, dia faham kata apa? Nabi ni ada super power, dia faham macam tu. Nabi dengar spontan Nabi kata as-sayyidu tabarakallah wa ta'ala. As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Nabi kata yang ada sifat sayyid ini Allah tabaraka wa ta'ala, aku tak ada. Nabi kata, apa yang kau maksudkan dengan sayyid tu? Apa yang maksud dengan sayyid tu? Apa dia kata kat Nabi? Dia kata yang saya maksudkan dengan sayyid ni, Rasulullah ni adalah orang yang penuh dengan kemuliaan. Macam kita duk katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita maksud apa? Nabi itu orang yang ada penuh kemuliaan. Nabi SAW kata pada dia, faqulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Nabi kata pada dia, kalau macam tu Nabi kata, qulu biqaulikum. Nabi kata, katalah sesuatu perkataan yang semua orang boleh faham. Jangan guna satu bahasa orang keliru. Nabi kata, jangan guna satu benda, satu bahasa. Hang kalau nak kata aku orang yang mulia, guna satu bahasa yang semua orang faham. Jangan guna bahasa orang tak faham. Atau Nabi kata, jangan kata au ba'di qaulikum, atau kau guna satu bahasa sebahagian orang faham, sebahagian orang tak faham. Jangan puji aku dengan bahasa lagu tu. Satu orang dengar dia faham, satu orang dengar dia keliru. Nabi kata tak usah. Nabi kata cakap macam ni, cakap orang putih panggil double meaning ni, Nabi kata la yastajriyannakum syaitan. Kamu telah menolong syaitan. Bila kamu kata aku ni sayyid, kamu tak tambah apa? Ya Rasulullah, anta sayyid, kamu ni adalah sayyid. Sedangkan sayyid itu Allah. Allah yang memiliki sifat ketuanan kepada kita. Kamu kata lagu tu, Nabi kata kamu telah tolong syaitan membawa keliru kepada orang-orang lain yang dengar. Nanti orang mendewa-dewakan aku dengan benda yang salah. Katakanlah, aku ini hamba Allah dan utusan daripada Allah. Semua orang boleh faham bahasa ni. Hadis itu yang kita baca tadi adalah hadis sahih riwayat daripada Abi Daud. Apa nak beritahu? Ini mulianya ilmu ahli sunnah. Mulia ilmu ahli sunnah. Nak selawat ke, nak marhaban ke, nak apa ke, jangan pakai benda-benda yang kita habaq lagu tadi. Anta nur
fawqa nur, anta syamsun, anta badrun. Kamu apa? Kamu matahari, kamu bulan purnama. Ini bulan yang mana? Kan berapa bulannya dok ada? 12 bulannya dok ada Pak Amin. Macam-macam bulannya dok ada. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Clear apa selawat? Bila dia pilih kalimah-kalimah macam tu, tak boleh faham. Dia faham. Dia kata itulah hangpa tak faham. Nabi kata jangan guna bahasa satu puak faham, satu puak tak faham. Guna bahasa semua orang faham. Yang inilah ikhwan, kita kata ilmu ahli sunnah ni dia tolong kita banyak. Dia bawa kita keluar daripada samak menuju kepada cahaya yang terang benderang. Ilmu dia, ibadah dia, akidah dia jelas. Jelas. Dia orang duk bangkit selawat kat Nabi semua. Kita duk kata awak ya betul. Duduk selawat pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Tak perlu, tak boleh. Dia kata kita kena bangkit hormat. Ada riwayat. Kan hari tu kita baca kitab golongan yang selamat tu Pak Amir kan. Lah kitab tu pun tak baca, tak apa selamat lah. Kan? Tajuk buku tu golongan yang selamat. Kan? Kita baca sikit. Dalam buku tu ada satu riwayat. Daripada Jamil Zainu dia tulis. Satu riwayat. Nabi masuk, sahabat semua bangkit. Nabi kita duduk. Aku tak suka hampa buat lagu ni. Aku hamba Allah. Pasal apa aku masuk kamu nak bangkit? Duduk tang situ. Aku pi tak mana aku nak pi. Hampa tak payah bangkit mesrabu kat aku. Jangan muliakan aku macam mana kaum Nasara memuliakan Isa bin Maryam. Gulu membinasakan umat-umat dulu. Duduk nak selawat pun selawat nak buat ke mana? Kan? Selawat Allahumma salli ala Muhammad. Nak selawat tak perlu ya Pak Mit. Ikut saya. Allahumma. Tak perlu. Tak perlu lagu tu semua. Bangkit pukul gendang tala'al badur wa'al. Tak perlu benda tu semua. Tak perlu. Kita tak perlu benda tu semua. Kita selawat cara betul. Lebih daripada orang putih panggil apa? Inner feeling. Betul kan? Ha? Betul Pak Min? Inner feeling. Kita punya tu hak yang paling dalam tu. Dia keluar. Apa? Gut feeling. Gut bukan yang jaga tu kan? Obscurity. Gut feeling. Gut feeling dalamnya keluar. Dalamnya kita berkeluar. Keluar mai. Alhamdulillah. Kita macam tu tak perlu kita duk buat satu benda. Tak perlu. Bila kita tahu akidah Ahlussunnah, kita tahu nak ibadat. Dia bagi kita cara kita, dia bimbing kita. Baik ikhatul iman, malam ni rasanya kita masuk muka surat 164. Betul ke Pak Cik Bari? Ha? Oh, lari 3. 161. Masalah yang mana? Okey, kita masih lagi tak habis lagi semuka lagi, iaitu bab berkenaan dengan golongan Jahmiyah, Mu'tazilah. Dia tak boleh terima kalau kita kata sifat ilmu tu sifat Allah. Dia tak mahu. Allah adalah ilmu, ilmu adalah Allah. Dia mahu macam tu. Kan kita kata apa? Daripada Allah lahirnya makhluk, daripada makhluk datang daripada Allah lahirnya makhluk. Maka makhluk ini datang daripada Allah. Makhluk bersatu dengan Tuhan. Tuhan juga bersatu dengan makhluk. Ini siapa punya kerja? Wahdatul wujud. Banyak orang percaya macam tu. Wahdatul wujud. Dia tanya kita, Allah tu yang mana? Yang alif lam lam ha tu ataupun yang mana hang sembah? Kita jam. Okay. Kita jam. Dia kata hang sembah alif lam lam ha ke hang sembah Allah? Kita kata alif lam lam ha tu Allah dia tulis satu kertas, dia tulis dua kertas, dia tulis 3. La ada 3, hang sembah yang mana? Kacau. Kita tak boleh jawab pasal kita mengaji akidah bukan cara merabek. Kita katakan dia qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, Allah itu esa. Dia kata ni ada banyak nama Allah ni. Hang sembah yang mana? Kita tak mau layan dia. Kita kata okey, ikut suka hang lah. Ikut suka hang.
hang dah keluar daripada manhaj Ahlussunnah. Jumpa orang ni kita kata qila salaman salamah, selamat. Tak mau bertengkar. Kita bertengkar, syaitan nanti metiup ke dia. Last sekali dia Allah buat hang. Allah siapa buat? Itu adalah hadis Nabi sebut kan. Jangan kamu sembang dengan orang sampai peringkat syaitan cucuk dia. Kau siapa buat? Allah. Allah siapa buat? Diam. Kita nak jawab juga. Kita kata Allah tak ada siapa-siapa buat. Habis dia main macam mana? Nabi tak bagi kita layan. Nabi tak bagi. Kita baca dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ludah 3 kali. Tu bagi dia. 3 kali. Ludah pergi kat dia, aku tak akan layan hang dah. Tak mau layan. Tengok dia kata, tak boleh cakap ludah orang. Lagu ni perangai Ahlussunnah. Kita tak mau layan. Ni perangai daripada puak-puak ni. Baik, dikatakan kepada mereka, kata Imam Abu Hasan, kita kata kepada mereka, jika seorang makhluk yang tidak mempunyai ilmu dikatakan orang bodoh dan berkurangan, mengapa kalian mengingkari wajibnya menetapkan ilmu bagi Allah? Ada satu soalan Imam Abu Hasan. Imam Abu Hasan ni di antara orang nak layan dia ni. Imam Abu Hasan, dia rasa dia kenapa betul? Dia kenapa betul dia ni balik? Dia layan. Setengah ulama sunnah, dia tak mau cara Imam Abu Hasan duduk pergi layan. Dia bagi satu dalil, bagi satu hujah, dia nak ikut, dia tak mau ikut, sudah habis. Imam Abu Hasan, dia duk fikir, kata zaman dulu, dia mengajar akidah sedalam ni. Maka bila dia buat pembetulan balik, dia kena pergi sedalam tu juga. Dia nak betulkan orang. Sedalam tu dia nak kena pergi. Dia kata ada satu soalan. Kalau manusia tak ada ilmu, kita panggil bodoh. Bodoh ni tanda kurang. Kalau tak ada ilmu sebagai tanda bodoh, mengapa kamu nak ingkar ilmu tu wajib bagi Allah Ta'ala? Tidakkah kau bila kau kata Allah tu tak boleh dinamakan dengan ilmu, nak nama apa? Allah tu korang. Dia tak ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, kita panggil bodoh. Kalau Tuhan tak ada ilmu, Tuhan korang. Maha suci Allah daripada sifat korang. Jika tidak bererti kalian telah menyatakan Allah mempunyai sifat korang. Maha tinggi Allah atas demikian itu dengan ketinggian yang sebenar-benarnya. Tak boleh. Hampa tak boleh cakap macam tu. Tidakkah kalian melihat bahawa makhluk yang tidak mempunyai ilmu bererti dia dikategorikan seorang makhluk, seorang yang bodoh dan berkurangan. Barang siapa yang menyatakan Allah tidak berilmu, bererti dia telah mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak, tak pantas bagi Allah. Demikian juga jika makhluk yang tidak mempunyai ilmu bererti dia dikategorikan seorang yang bodoh, yang berkurangan, maka hal itu wajib dinafikan dari sifat Allah. Sebab Allah tidak mempunyai sifat bodoh dan kurang. Tapi dalam Syiah ada, dia panggil Tuhan Bada. Sifat Bada. Main satu masa Tuhan jam. Bila jadi satu benda, baru Tuhan fikir apa action kita kena buat. Tuhan dengan wadah jil sama. Tak wadah kan. Bila banduan buat benda, baru wadah boleh fikir. Kira banduan tu lebih tahu daripada wadah. Tuhan pun lagu tu. Tengok-tengok ada orang sembah tokong, baru Tuhan fikir apa aku nak buat dengan dia ni. Ini ada dalam mazhab Syiah Rafidah. Ada. Dia nilai Tuhan lagu tu. Na'udzubillah, kata Imam Abu Hasan. Masalah dikatakan kepada mereka, apakah mungkin peraturan yang sempurna dibuat oleh orang yang tak ada ilmu? Itu satu soalan. Jika mereka jawab mustahil dan tidak mungkin pencipta yang berjalan menurut tata tertib dan peraturan yang berlaku itu ada, kecuali diadakan oleh yang mengetahui, berkuasa dan hidup. Dikatakan kepada mereka, demikian juga halnya tak mungkin segala ciptaan berlangsung dengan tertib, teratur, kecuali daripada yang mempunyai ilmu, kekuasaan dan kehidupan. Ni Imam Abu Hasan nak putak dia punya kepala, otak tu letak di atas acuan yang betul, letak di atas center dia elok. Jika itu semua boleh muncul dari yang tidak mempunyai ilmu, mengapa kalian engkar jika dikatakan hal itu boleh muncul dari yang tidak mempunyai ilmu, kekuasaan dan tidak hidup? Semua masalah yang kami tanya kepada mereka merupakan hujatan. Hujatan ni apa dia? Hujah lipat balik. Bukan hujah, hujatan.
Kita ambil dia cakap tu apa weapon by weapon. Itu maksud hujatan. Dia bagi soalan bermakna dia bagi weapon kat kita bagi weapon balik. Itu maksud hujatan kepada mereka dalam perkara sifat hidup, mendengar dan melihat. Mu'tazilah menyangka bahawa firman Allah Ta'ala Sami'un Basir, makna dia maha mengetahui. Dikatakan kepada mereka, jika demikian firman Allah, innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Kata Mu'tazilah, firman Allah yang Allah kata dia mendengar, dia melihat, itu semua maksud dia ilmu Allah, cukup dekat tu. Kata Imam Abu Hasan, habis kalau ayatnya Allah kata dia tu asma, dia bersama hamba dia, dia mendengar dan dia melihat, itu juga maksud dia ilmu. Maka dia kata satu lagi firman Allah, qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zaujika, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang mengaju mujatan, yang mengadu, yang memajukan gujatan kepada kamu tentang suaminya. Menurut kalian juga bermakna mengetahui. Jika mereka jawab benar, dikatakan kepada mereka, jika ayat tersebut bermakna mengetahui, berarti kalian juga wajib menyatakan bahawa firman Allah tadi bermakna sesungguhnya aku bersama kalian, aku mengetahui dan aku melihat. Kata Imam Abu Hasan, kok mana pun kalau hampa terima ayat itu sami', dia dengar, dia basir, dia melihat, dia mendengar, dia melihat, kesimpulan dia ada ilmu. Hampa faham lagu tu. Tapi hampa punya faham ilmu tu Allah, Allah tu ilmu. Tak usah kata Allah itu nama dia dengan nama lain, nama basir ke nama sama, tak usah. Nama-nama ni semua ada dah ke dia. Kita panggil dia Allah cukup, tak payah berkeluar apa-apa. Artinya secara dasar hampa mengaku Allah tu ada ilmu. Pasal apa hampa tak boleh terima metod yang Allah sendiri cerita pasal diri dia? Allah kata dia sami', kita kena kata Allah itu sami'. Kita tak boleh kata sami' tu Allah, Allah tu sami'. Tak, Allah kata dia sami', dia mendengar. Jadi Allah tu Allah yang mendengar. Dia kata mendengar tu Allah, Allah tu Allah. Kita kata awak cakap bagi keliru ni. Rupanya setiap ajaran keliru memang ada problem. Memang ada problem. Apa satu ikhwan nak selamat dengan akidah, kena duduk dalam track Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak boleh lari. Tak boleh lari, kita boleh selamat. Dia kata fasal, dia ni fasal ni maksud dia penutup Nak main tajuk baru Orang Mu'tazilah menafikan semua sifat Allah. Mereka menyatakan bahawa makna sami', mendengar, dan basir, melihat, dan alim, mengetahui. Penyataan ini sama seperti penyataan orang-orang Nasara yang menyatakan bahawa pendengaran Allah, penglihatan Allah, kalam Allah, ilmu Allah dan anak Allah adalah Allah sendiri. Maha tinggi Allah atas demikian itu dengan ketinggian sebenar-benar. Imam Abu Hasan kata perangai Mu'tazilah ni sifat Tuhan dia tolak. Allah Allah. Kita tauhid asma, tauhid sifat. Dia tolak sifat-sifat tu. Tak mau. Lepas tu sifat-sifat dia tolak pula, dia pecah. Dia pecah lagi 2-3 bab. Kata Imam Abu Hasan, perangai ni sama dengan perangai Nasara. Nasara kata kalam, Nasara kata pendengaran Allah, penglihatan Allah, juga anak Allah. Semua tu satu daripada Allah. Anda tengok, nisbah Imam Abu Hasan kepada ajaran ni berat. Dia kata Jahmiyah Mu'tazilah ni sama macam akidah Nasara. Saya ingat kalau kita pergi bercakap dalam TV sekali lagu ni, jadi lagu Sudiman lagu apa? Jamal Abdillah, kau kekasih awal dan akhir. Tak keluar dah lepas tu panjang. Tak keluar dah. Baru ni duk makan dengan Pak Injang, dengan Pak Mik semua. Baik punya duk kena mi udang. Mi udang kan mi daging. Mi daging. Baik punya duk tokak mi daging. Satu ustaz, dia doktor. Doktor, ni bukan kata sebarang doktor. Doktor ni pula AJK, Majlis Fatwa. Dia kata apa? Kita kena memahami makna Allah tu mendengar. Allah tu mendengar. Memahami. Sampai peringkat, benda kita tak cakap pun Tuhan dengar. Sampai dia kata orang dulu punya takut dengan sifat dengar ni.
Mulut ni buh kutip batu. Dia sebut orang sufi buh dalam mulut kutip batu. Batu vitamin batu 7 tu dia buh dalam mulut. Jadi bila nak bercakap, buh keluar batu, jawab salam orang, waalaikumsalam. Lepas tu buh balik. Ni sufi ke buta perut? Astagfirullahaladzim. Al-Fadilatul Doktor AJK Majlis Fatwa cakap macam tu. Dan orang sufi buah kutip batu dalam mulut, Nabi buah apa dalam mulut? Nabi buah apa? Jadi yang duk buah rokok di mulut ni sufi lah tu. Dan ni kita baru tahu tujuan dia isap rokok tu nak jaga lidah. Dia isap rokok nak jaga lidah. Kan? Dia memang automatically bila saya isap rokok, saya tak cakap pasal orang. Saya nak subhanallah, saya tak mampu. Jadi saya kontrol lidah saya berbual rokok. Yalah, kalau kisah tu betul sekalipun, itu bukan kisah hidup Nabi dan hidup sahabat. Itu kisah sufi. Apa kena mengena dengan kita? Mana ada dalil kita suruh ikut sufi? Dalil kita kena ikut Nabi. Dalil kita kena ikut sahabat. Tak ada dalil ikut sufi. Tak ada dalil. Tapi orang boleh pakai lagu tu. Antum bayang kalau 2 juta rakyat Malaysia tengok rancangan-rancangan lagu ni, semua ambil pen dengan kertas dia buat nota. Oh. Laki balik rumah, Assalamualaikum, tak jawab lagi bini. Pasal apa? Kutip batu dalam mulut. Dia mana nak buat? Cikgu pergi sekolah, buah kutip batu dalam mulut mengajar. Anak murid buah kutip batu. Nak tanya apa? Nak tanya apa kat cikgu? Tanya apa keluar kutip batu? Kan? Cina Hindu duk tengok. Awak cikgu Melayu semua buah kutip batu. Itu hampa tak tahu. Nak jaga mulut. Kami nak jaga mulut. Perdana Menteri buah kutip batu dalam mulut. Nabi buah kutip batu di perut. Dia lapar. Dia lapar. Kan? Dalam hadis kita baca, sahabat tanya Nabi apa membinasakan manusia. Nabi tarik lidah dia. Nabi tarik berkeluar. Nabi kata lisan, lidah. Jaga Nabi kata. Lidah ni jaga. Nabi tengok sahabat gelak-gelak. Nabi cakap, kalau hampa tahu apa yang aku tahu, hampa gelak sikit, hampa menangis banyak. Nabi kata. Sahabat kata apa yang hang tahu? Nabi cerita apa yang dia tahu. Dia kata dia nampak malaikat Israfil meletakkan tiup sangkakala di mulut dia dan mata dia memandang ke arah arash. Bila Tuhan nak bagi arahan? Ni sebelum lah ni, orang duk tengok tu duk ramai tanda kiamat, tanda kiamat. Sebelum tu Nabi dah bagi tahu lagi dahsyat. Nabi kata aku tengok Israfil dalam hadis Tirmizi letak peniuk tu di mulut dia dan mata dia tengok ke arash. Bermakna hari Nabi tengok tu dengan kiamat sudah dekat. Allah duk buat ramai. Allah duk buat ramai. Duk tengok-tengok ni macam mana ni, Mesir turun salji. Turun pi lah, alhamdulillah. Lagi baik dekat dia punya ekonomi pelancongan. Tengok-tengok besok Perai pula turun salji. Oh, ni Perai turun salji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua cakap mulut keluar asap. Tak isap rokok pun keluar asap. Sejuk. Sejuk. Tak tanda kiamat ke? Tak ada. Dia pergi lahar datu. Lahar datu ni ikan melompat. Ikan temenung ni melompat-melompat, kocok ayak. Dia main ni punya banyak. Dia buat tulisan. Oh, maybe dia kata. Maybe dia kata. Kemungkinan dia kata. Ini ada tanda hari kiamat. Ikan temenung lah mangkuk. Bukan ikan duyung. Kalau yang main tu satu macamnya ikan, kepala orang, telinga lembu. Tak terduk tepi pantai, seokok. Oh, maybe tanda kiamat. Ni ikan temenung. Macam tu punya banyak. Orang boleh duk buat isyarat. Kiamat ke? Tak. Kalau dia tahu macam Nabi tahu. Nabi tengok Israfil, tiupan sangkakala tu di mulut, mata duk pandang ke arash. Menunjukkan kalau Tuhan bagi segena sikit aja, dia tiup dah. Nabi kata, macam tu aku tahu macam mana aku nak gelak darah lagu hampa. Hampa akan jadi lagu aku. Tengok aku. Tak ada bertitikkan kisah tu. Sahabat tengok Nabi ambil biji kurma bola mulut. Awak ya Rasulullah,
Ibu aku tu. Tak ada. Tapi satu orang gelak doktor boleh pergi ambil riwayat yang tak tentu hala, tak tentu kalu, jadi dalil untuk ilmu tasawuf. Yang Nabi itu Quran kata wa innaka la'ala khuluqil azim. Kalau tasawuf, kalau akhlak, Nabi lah akhlak paling tinggi. Bila dia buh batu dalam mulut, kita kata ikti burhan, buat main satu dalil. Dulu ni kita kata, hang buat main dalil dekat aku. Kalau hang ada dalam sepanjang hidup Nabi yang Quran puji akhlak dia, Quran puji bicara dia, Quran puji larangan dan suruhan dia. Bila Nabi Muhammad buh kutip batu kerana nak jaga mulut dia daripada kata ke orang. Sesungguhnya jalan buh kutip batu jalan sufi yang bodoh dalam dunia ini. Tapi yang cakap siapa dia? AJK Fatwa. Saya duduk semak tengok, oh AJK Fatwa. Negeri Pasir Dua Butir, Pak Min. Tengok, ikhwan. Pasal itu bila kita belajar lain daripada akidah Ahli Sunnah, kita tak sampai kepada bulughul maram. Apa maksud? Hala yang kita nak tuju tu. Dia punya kemuncak tu tak sampai. Kita sampai tempat lain. Wrong destination. Tempat stesen kita nak pergi tu tak boleh sampai. Tak boleh sampai. Mati kita menangis. Kita tahu jalan yang kita bawa ni lagu mana. Tak mati, semua pertahan jalan dia betul. Kita tak tahu jalan kita betul salah. Quran dah beritahu. Quran lah. Siapa betul, siapa salah, siapa sesat, siapa tak sesat, kita tak tahu, ya kawan. Hati perut orang, pemikiran orang tak tahu. Allah beritahu. Allah kata Muhammad akhlak dia tinggi. Kita pusing. Kita punya apa orang panggil kompas hidup ke, peta hidup ke, kita pusing terus nak ikut Nabi Muhammad. Mayang dia, puasa dia, zakat dia, haji dia. Kan semalam saya bagi contoh dalam kuliah di Taipei. Saya kata Nabi Muhammad bila dia makan kenduri rumah orang, dia baca doa apa? Nabi Muhammad pergi kenduri kekah, Nabi Muhammad pergi kenduri kahwin, Nabi Muhammad pergi kenduri kesyukuran. Semua kenduri Nabi pergi. Tapi tak ada satu kenduri Nabi pergi, Nabi baca doa pada orang mati. Tak ada. Nabi baca doa pada orang mati, hari orang tu mati. Lain tak ada. Yang kita kekah pun summa ila arwahi muslimin. Kan? Hari kahwin, makan nasi pukul 12.30, 11.30 menurun dah dengan tahlil summa ila arwahi muslimin. Kata ni masuk rumah baru, summa ila arwahi muslimin. Berapa arwah yang ada ni? Berapa ada? Tanya Pak Mik, semalam Pak Mik pun ada. Kata sahabat kita angkat tangan, dia kata tuan rumah punya mau. Dia riak Pak Mik nak ingin tuan rumah punya mau. Tak apa, tuan rumah punya mau lagu lain. Ikut suka tuan rumah. Kita punya mau kena sama dengan Nabi. Kita tak akan baca doa arwah. Walaupun dia kata, Ustaz, tolong baca doa arwah. Ni ajak saya. Kita minta maaf sahabat. Ima qadiyal hajat, ima qadha hajat. Tak bayar sahabat. Kalau punya besar hajat, pilih qadha hajat sana. Saya tak boleh. Saya terpaksa tunai hajat. Saya sebagai umat Muhammad, ini nama dia kenuri kesyukuran. Saya baca doa aja. Saya baca doa dan doa tu saya akan baca lepas makan. Pasal apa tak boleh baca sebelum makan? Pasal Nabi baca lepas makan. Awak kalau kita baca sebelum, bid'ah ke? Ya, bid'ah. Habis tu semua baca doa masuk neraka ke? Saya tak tahu. Masuk neraka tak masuk neraka bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Tapi Nabi ada kata, semua bid'ah sesat masuk neraka. Itu Nabi kata. Dia kekasih Allah, dia Rasulullah. Saya tak boleh kata orang masuk neraka. Saya tak boleh kata. Dengan rahmat Allah pun, saya tak ada tangan, ya Allah, ampun salah saya, bagi syurga kat saya. Siapa masuk syurga, masuk neraka, saya tak tahu. Tapi siapa ikut cara Nabi, dia di atas petunjuk Allah. Tak ikut, dia di atas jalan lain, dan Allah akan palingkan hati perut dia daripada jalan Allah. Itu saya boleh kata. Itu sambung baca kita. Baik. Baik. Itu macam budak ni. Baik. Dikatakan kepada Mu'tazilah, jika kalian menyatakan bahawa makna sami', makna dengar, makna basir, makna melihat adalah maksud dia mengetahui. Dia kata bila Quran kata Allah melihat, Allah mendengar, maksud dia mengetahui, kata apa?
Mengapa kalian tidak katakan qadir yang berkuasa bermakna yang mengetahui? Kenapa tak kata kuasa juga mengetahui? Jika kalian kata sami' dan basir sama dengan makna qadir, mengapa kalian tidak katakan qadir bermakna mengetahui? Jika kalian kata bahawa hayyun hidup bermakna qadir, mengapa kalian tidak katakan bahawa qadir bermakna alim? Ini Imam Abu Hasan duk tekan dia dari segi bahasa. Orang guna basirun, huruf yang berbeda, hijaiyah yang berbeda, barih yang berbeda, sami'un, lafaz berbeda, bunyi pun berbeda. Tapi dia nak pakai makna satu juga. Maksud dia alimun. Tuhan tulah alim, alim tulah Tuhan. Dia nak pakai makna lagu tu. Tapi bila sampai sifat hayyun dan qadirun, dia terima juga. Hayyun itu sifat Tuhan, qadirun sifat Tuhan. Tapi sami'un basirun, dia tak mau terima sifat Tuhan. Dia nak kata yang tu maksud dia mengetahui. Apa kata Imam Abu Hasan? Dikatakan kepada mereka, jika makna sami' dan basir adalah alim, tentunya setiap yang diketahui pasti mendengar. Jika hal ini tidak mungkin, maka batallah alasan kalian tersebut. Tak apalah, kata Imam Abu Hasan, hampa terimalah sami'un basirun dengan makna alim. Mungkinkah orang alim itu tidak mengetahui apa-apa? Pasal apa nak tolak sifat Tuhan? Pasal apa nak tolak? Kita duk belajar hadis, himpunan hadis-hadis. Dia ada satu kitab, apa dia? Aqidah fi surah Zumar. Aqidah fi surah Zumar, satu kitab. Nama kitab itu Aqidah yang diambil daripada surah Az-Zumar. Surah Zumar dia penuh dengan akidah. Ada satu kitab. Bila kita duk meniti apa yang dia cerita dalam tu, kita akan dapati beberapa riwayat dia bawa. Akhirnya satu orang tu, dia nanti main satu suara dalam diri dia. Siapa buat hang? Kata Allah buat aku. Siapa buat mak bapak hang? Allah buat. Allah tu ada kat mana? Dia main. Dia layan jawapan tu, dia layan. Kata penulis kitab tu, last sekali apa dia? Kita akan dapati orang yang tak boleh menerima akidah Ahlu Sunnah ni, biasanya orang ni ada problem dengan surah-surah macam ni. Muhammad Amin dalam kitab The Duhal Islam, dia kata apa? Kalau hampir cari tengok tokoh-tokoh, imam tokoh Mu'tazilah, imam tokoh apa nama Jahmiyah, mereka mesti satu orang yang suka duduk bersunyi-sunyi, dia kata. Tak akan lepas daripada titik noktah itu. Tak akan lepas. Dia keluar memang ajak pengikut dia banyak lah. Tapi dia tu satu orang suka bersunyi-sunyi. Main satu masa dia bersunyi-sunyi, dia akan dapat suara-suara ni semua. Sesungguhnya akidah yang sesat ini datang daripada bisikan syaitan, dia kata. Imam apa nama Ibnu Jauzi dalam Talbisul Iblis juga kata benda yang sama. Ibnu Qayyim dalam kitab dia Al-Muwaswisun juga dia kata benda yang sama. Ajaran tak betul, akidah tak betul, daripada syaitan. Daripada syaitan. Kita tengok Tok Guru hebat-hebat, kan? Abang Syarif tengok kan? Ada gambar sekali Pak Cik, Epa tunjuk kat saya. Janggut dia panjang 4 meter putih, sorban dia besar. Anak murid dia berbaris, cum tapak kaki dia. Mai Pulau Pinang. Mai Pulau Pinang. Apa nama Habib Barkah Salam, apa kan nama dia? Mai Pulau Pinang. Tu dia punya bubuh kat masjid tepi masjid negeri tu punya gambar besar. Orang cum tapak kaki dia. Depa ni suka uzlah, duduk seorang-seorang, mimpi, esok pagi mengajar. Kita cerita ni, anak murid dia kalau dengar, dia baling kasut nah. Dia kata, apa duk fitnah orang? Demi Allah, Ibnu Jauzi kata, apanya aku kata ni adalah hakikat, dia kata. Kalau wahyu, akidah yang benar datang daripada langit. Kalau akidah yang salah juga daripada syaitan. Dia datang daripada syaitan dengan jalan yang sama. Oh, jangan main-main. Jangan main-main. Ini duk main sembahyang saja, niat tak ada. Dia belajar mana? Bahasa Arab dia tak tahu. Tafsir tak nak mengaji. Tapi dia boleh mengajar orang sembahyang pakai niat. Dan kita cuba nak buat postmortem dia tu. Kita belah kepala otak dia, kita masuk dalam otak dia. Kita masuk dalam otak dia, gua kosong. Kosong kepala otak dia, kosong. Kita menyentuh randuk otak dia tu, kosong. Jumpa satu makhluk halus duduk dalam otak dia. Makhluk tu duduk tembak.
Ni sembahyang tak payah. Kita kata Nabi Muhammad sembahyang sampai bengkak kaki lagu mana? Yang tu dia kata kulit Yang bengkak bukan kaki Muhammad. Habis bengkak kaki siapa? Yang bengkak tu kaki siapa? Dia kata tak, tu kulit. Betul-betul tak ada, dia kata. Sebenar-benar Nabi bukan duduk kat alam kita. Nabi duduk alam mana? Dia kata tu kena main belajar. Nabi tak duduk alam ni. Nabi duduk alam lain. Oh dahsyat. Demi Allah, itu hakikat ajaran sesat. Baik ikhwan, kita masuk bab yang ke berapa ni Pak Long? Bab ke-8. 8 Bab yang ke-8, perbahasan iradah dan bantahan terhadap Mu'tazilah. Bab ke-8 dia nak cerita masalah iradah. Ada perbahasan Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah tentang sifat iradah. Apa dia iradah? Sifat kehendak Tuhan. Sifat kehendak Tuhan. Sebelum kita masuk tajuk ni, kita cerita sikit dulu. Iradah ada dua. Iradah, bila kita sebut iradah, dia ada dua. Satu dia panggil iradah syar'iyah. Satu lagi dia panggil iradah kauniyah. Dua jenis iradah. Kalau kita kata iradah syar'iyah, bermakna arada, dia sama dengan makna uhibba. Ulang lagi sekali iradah ada dua. Satu iradah syar'iyah, satu iradah kauniyah. Bila kita kata iradah jenis syar'iyah, dia bermaksud uhibba. Jenis benda semua Tuhan suka aja. Kehendak yang dia suka aja. Kehendak apa yang dia suka? Kehendak yang disandarkan kepada bangsa hukum syarak. Yang sangat dia cintai kehendak-kehendak yang macam ni. Lagi satu, nama dia iradah kauniyah. Iradah kauniyah sama dengan perkataan irada, arada, sya'a. Kemahuan-kemahuan dia yang tak ada batas. Siapa pun tak boleh letak batas. Yang ni lebih luas, yang ni lebih umum. Yang ni dia boleh goi dua sekali. Yang dia suka, yang dia tak suka. Yang ni mesti jadi. Apa yang dia mau jenis kauniyah mesti jadi. Tapi iradah syar'iyah, apa yang dia mau jenis ni belum tentu mesti jadi. Belum tentu mesti jadi. Dalam satu ayat Quran, dalam surah dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid." Dia kata. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata dia yang menghalalkan binatang-binatang ternak. Binatang ternak kita makan dengan jalan sembelih, dia halalkan. Melainkan ada binatang-binatang binatang tu halal tapi kamu tak boleh makan, iaitu ketika kamu dalam ihram. Kamu tak boleh memburu, kamu tak usah sembelih, kamu tak usah makan benda-benda ni semua. Kalau kamu tidak dalam ihram, benda ni semua halal untuk kamu. Kalau kamu dalam ihram, benda tu semua aku tak lagi. Dia letak boleh, dia letak tak boleh. Lepas tu dia kata sepatah, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah itu menghukum apa yang dia kehendaki. Daripada ayat ni kita boleh tarik sifat dia. Apa dia? Iradah dia. Dia ada iradah. Dia tentu yang ni halal, dia tentu yang ni haram. Dia tentu ni boleh, dia tentu ni tak boleh. Iradah dia. Dan iradah dia itu juga al-hukmu, apa yang dia nak hukum. At-tahlil wal-hukmu, menghalalkan dan menghukum sesuatu adalah hak dia. Macam mana dia hukum? Ma yurid, berdasarkan apa yang dia mahu. Yang ni kita namakan dengan iradah syar'iyah. Dia redha. Bila dia kata benda tu haram, dia redha. Dia redha. Bila dia kata benda tu halal, dia redha. Dan dia ada sifat tu. Dalam satu ayat lagi, dalam surah Al-An'am ayat 125. Dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia kata, "Faman yuridillahu an yahdiyah
yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillah yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Allah kata barang siapa yang Allah menghendaki, faman yuridillah, siapa yang Allah kehendak, dia beritahu dia ada kehendak. Siapa yang Allah kehendak, ayyahdiyah, dia diberikan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan dada orang itu untuk menerima Islam. Ni lagi satu kehendak. Kehendak ni bukan kehendak hukum hakam. Kehendak satu orang tu berubah tak berubah. Yang ni kita panggil kauniyah. Tadi syar'iyah berkaitan dengan Allah haram tu, Allah halal yang ni. Yang tu syar'iyah. Bila halal, bila haram dia jadi agama. Yang tu syar'iyah. Yang ni pula berkaitan dengan satu orang, bila Allah haram satu benda, Allah halal satu benda, dia boleh terima tak benda tu. Yang ni nama dia kauniyah. Respon hamba pula. Maka dia kata, kalau orang tu dia nak bagi hidayah, dia lapangkan dada orang itu untuk datang kepada hukum-hukum syarak yang telah dia buat tadi ni. Dia mau secara kauniyah. Kauniyah selain daripada syar'iyah, kita panggil kauniyah. Hidup kita yang umum ni kauniyah. Siapa yang dia nak sampaikan kepada hidayah Islam, dia lapang dada kawan tu. Wa man yurid ayyudillah, siapa-siapa yang dia nak sesatkan, dia nak sesatkan kawan tu, dia tak mau bagi kawan tu pergi kepada apa-apa hukum hakam dia, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, dia buat dada kawan tu jadi sempit. Sempit macam mana? Macam satu orang dipaksa naik mendaki langit, dipaksa. Yas'adu, dia tak kata yas'adu, dia baca yas'adu. Atas sa' tu ada sabdul, lepas tu ada huruf ain, bermakna dipaksa. Kalau yas'adu, dia naik. Orang tu kalau naik tempat tinggi dengan tak paksa, dia seronok. Duduk pergi gunung apa? Everest tu kan? Sikit punya sejuk lah. Kalau bahasa kita kan, gatal pungkok kan pinat atas tu. Ramai sini pun mengaji, duduk ada dengan aircon semua, lepas tu boleh makan syurba lagi. Kan? Tak gatal pungkok. Lepas tu pergi keras mati. Kita lah kata. Tapi kerana dia naik itu, dia sendiri nak naik, mata dia melihat keindahan alam. Kita tak dapat lihat. Tapi kalau dia naik dipaksa, dia akan mati tengah jalan. Pasal apa? Dia kena lawan fitrah. Dia lawan diri dia, dia lawan dunia. Dia naik ke muncak, patut dia tengok cantik, mata tak boleh tengok cantik. Pasal apa? Aku dipaksa. Aku dipaksa. Mana ada cantik? Tapi kawan yang sama, naik tempat yang sama, tak ada paksa. Duk naik itu dia nampak, ui, lembutnya salji, lembutnya awan. Dia naik ke muncak, dia nampak semua satu banjaran dia nampak. Masya Allah, dia boleh masuk Islam. Pasal apa? Tak dipaksa. Bila satu orang kita habaq ini hukum Islam, ni halal, ni haram, dia memaksa diri dia faham, Islam tak akan masuk dalam dada dia. Kita kata sahabat ni sunat qabliyah insya' ni sunnah, kita paksa dia buat. Dia buat. Kita boleh tengok dia rokok ke mana. Dia rokok tu macam baru buat operasi jantung. Nak lepas tak lepas. Dengan i'tidal tu melambung dengan kepala naik sekali. Sami'allahu liman hamidah. Melambung kepala naik atas. Dipaksa. Ada satu orang tak dipaksa. Kita kata sahabat, jom kita pergi sembahyang kat masjid sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Syuk naik. Tanda hidayah. Tanda hidayah. Sahabat, ni Nabi, anak nak kata bid'ah apa anak tak tahulah, tapi jelasnya dalam hadis tak ada lah cara lagu ni. Oh tu kalau tak ada tak boleh buat ano. Cara tu dia mat. Tu kalau tak ada tak boleh buat ano. Dia buat dengan kening nak bersimpul bercantum no. Dia buat lagu tu tak boleh buat ano. Oh, cara tu dia memaksa diri dia nak terima sunnah. Allah tak bagi hidayah. Allah tak bagi hidayah. Yang ni kita kata apa dia ikhwan, ni nama dia hidayah kauniyah. Hidayah kauniyah, jenis taufik, jenis dorongan untuk sampai kepada Allah ni, Allah yang buat. Allah menentukan. Maka dua iradah ini
ada pada tajuk yang kita nak baca. Mu'tazilah ni dia terima syariah, apa nama? Iradah syariah. Tapi belah iradah kauniyah ni dia ada masalah. Dia kata tak, dia kata. Kita tak boleh kata Tuhan yang menghalang orang tu dapat hidayah. Tak. Tuhan tak buat lagu tu, dia kata. Tuhan tak buat lagu tu. Dan Tuhan tak ada kuasa menghalang orang daripada hidayah. Pasal apa? Jenis hidayah jenis dia suka. Mana boleh dia halang? Ahlu sunnah ada nak jawab dia. Saya ingat lagi masa Syekh cakap benda ni, kan, kita tak boleh faham lah. Syekh kata kadang-kadang kita belajar iradah ni, ada benda kita tak faham. Tapi macam ni Syekh kata, aku bagi contoh kat hamba. Hamba ada anak hamba sakit. Ada anak sakit. Dalam perut ni pergi jadi apa ke pula? Mai satu orang. Dia kata ni kalau tak buang dalam perut ni mati ya. Kita pun percayalah. Tak payah pergi hospital. Ni bagi budak ni tidur, pisau ke garpu apa ke berkelok mai. Dia berkelok, dia ambil pisau potong ikan, dia nak tikam anak dia. Kita kata apa ni? Dia kata apa pula nak berkeluar penyakit tu lah. Syekh kata agak-agak orang bagi tak? Tak bagi, dia tuduh punya duk asal pisau macam Tok Mudin zaman kita kan. Tok Mudin mai tuduh punya duk bagi. Perut-perak kita kata pi dah aku ni kan. Kan dah tinggal pun panjang tu aja dia potong habis lagi tak kencing lah kita. Zaman kita dulu mana ada hospital kan. Zaman saya dulu Tok Mudin lah pakcik. Allah lah ada hospital. Sambil duk sunat doktor boleh bersembang. Budak boleh tanya balik kat doktor. Dulu doktor potong lagu mana? Hang tanya aku. Budak sembang dengan doktor. Dia kata pasal apa pakcik? Ni ada penyakit pakcik, kita kena selamatkan anak pakcik. Kalau tak buang ni tak boleh. Dia duk asah pisau potong ikan. Dia pergi ambil paku, ambil martun, dia nak bagi berdebam. Kita tak bagi. Pasal apa kita tak bagi? Anak kita sakit. Ada benda kita fikir tak betul. Tapi bila kita pergi hospital, doktor cakap yang sama. Doktor kata nak kena buat pembedahan, nak kena buang. Kita serah anak kita ke doktor. Doktor pakai pisau juga belah anak kita. Pasal apa kita serah? Pasal apa masa tu kita serah, kita rasa aman. Kalau anak kita tak abuse, doktor potong, mesti anak kita menjerit. Tapi sebagai bapa, kita sanggup tengok anak kita kena potong. Tapi dia tu nak potong tadi, pasal apa tak bagi nak potong juga? Yang ni lah kata Syekh iradah kauniyah. Pasal apa Tuhan buat lagu ni? Pasal apa Tuhan tak buat lagu ni? Kita sebagai bapa boleh jawab. Pasal apa kita bagi doktor potong anak kita? Nak khatan sebagai contoh anak khatan. Dia kata, Ustaz, saya nak ambil berkat Ustaz khatan anak saya boleh? Saya kata boleh. Saya pun pergi ambil pisau, punya duk bagi dekat lesung batu, duk asah pura-pura. Bapak tu duk tengok, Ustaz ni biar betul. Saya kata ni sunnah ni. Ni sunnah ni. Ni cara sembelih sunnah ni. Kata Ustaz biar betul Ustaz. Dia biar betul. Dia tak boleh percaya. Walaupun sunat tak ada apa-apa, tapi bawa pergi hospital, doktor juga. Doktor cucuk kotor, gunting kotor, jek balik satu macamnya gulung mai. Keluar, dia percaya. Pasal apa Tuhan tak bagi hidayah pada kawan ni? Pasal apa Tuhan bagi dia ni susah? Macam kita serah anak kita, bini kita kepada doktor, kerat perut, potong, jek kot tu. Habis jek sakit bini kita. Kenapa? Kerana kita tahu di belakang dia punya susah itu ada masalah hidup yang cukup besar. Kalau orang mai tanya kepada kita, apa nak jawab? Kan? Ada awak tak sayang bini ke? Tak sayang. Dengar kata nak menikah hari satu. Soalan tu mai. Dia kata betul lah, saya nak menikah lagi satu. Habis kalau nak menikah lagi satu, yang kata sayang kot mana? Saya sayang lah bini saya. Habis kalau nak menikah lagi satu, sayang apa? Dia naik suara dah. Suara dia naik dah. Macam raket dah. Kita tak boleh jawab. Kan ada satu lagu, bila dengar lagu 80-an? Kan, usahlah ibu bimbang. Dengar?
Ni semua mesti baca Quran hari ni. Kan? Tak, dalam lagu tu dia nak bagi tahu kat mak dia nak kahwin dengan perempuan tu. Tapi mak dia duk tanya. Jadi dia nak jawab lagu mana? Dalam lagu tu dia kata dekat mak dia, satu menarik jugalah walaupun bukan Sahih Bukhari tapi menarik. Dia kata, usah ibu bimbang tentang cinta kami. Kami telah berjanji akan saling menghormati. Lepas tu dia habaq kat mak dia. Macam mana dia sayang perempuan tu, macam mana perempuan tu sayang dia. Dia kata dalam surat kat mak dia, dia kata, aku menyintainya seperti ayah menyintaimu. Dan dia dia nak main tu, dia nak main tu. Kan? Dia nak main tu. Kan? Dan dia mencintaiku seperti ibu mencintai ayah. Elegan. Saya saja tak mau sebut nama dia. Dia jawab lagu tu. Pasal apa dia jawab lagu tu? Dia tak tahu nak jawab kat mak dia. Lepas tu dia kata, harapkan ibu tabak beras kunyit di hadapan pintu. Yang tu keluar sunnah lah. Yang tu keluar dah lah. Ya, ada benda Tuhan buat. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kenapa Tuhan buat lagu tu? Tuhan bagi satu orang sesat dulu. Dia bagi sesat, baru jumpa hidayah. Pasal apa? Tuhan tahu. Ada benda kita tak tahu. Semua doktor ada. Betul tak Abang Syarif? Pasal apa kita pilih satu doktor? Banyak doktor ada. Kata klinik ni, saya tak mau klinik ni. Saya pergi klinik sana. Tak awal, dia pun dapat tauliah doktor juga. Saya nak pergi sana. Kita aja boleh jawab. Macam tu dengan kehendak-kehendak Tuhan ni. Ini yang kita nak baca dan nak bercakap dengan puak-puak Mu'tazilah ni. Saya ingat kalau kita baca api lambat intro aja. Kan intro aja. Kita baca lagi sekali intro aja terhadap perbahasan iradah dan bantahan terhadap Mu'tazilah. Kita berhenti dekat tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.